Tohar dengan tajuknya yang insyaAllah Dr. Azhani akan bentang berkenaan tentang analisis pandangan pakar mengenai karakteristik teori Asabiyah Ibn Khaldun, satu kajian awal. Kedua adalah Dr. Muhammad Yusri Afandi bin Muhammad Isa bersama pembentang hari ini adalah Cik Faid bin Zulkifli dengan tajuk Ketokohan Said Nursi dalam pentafsiran berhubung sunnah, kajian teks dalam Rasail Nur. Ketiga adalah pembentangan kertas kerja yang akan dibentangkan oleh saya sendiri berkenaan tajuk keterangan spiritual dalam beragama, satu kajian terhadap karangan Syekh Abdul Samad Al-Fadil Bani, MSS 1800, Syed Siyarus Saliki. Kemudian yang keempat adalah pembentangan daripada Dr. Luqman Nur Hakim, Luqman Ibrahim daripada Fakulti Quran dan Sunnah dengan tajuk beliau ketokohan Imam Syatibi dan Ibnu Al-Jazari serta perbezaan keduanya dalam riwayat Hafiz dari Asim. Dan yang terakhir daripada Dr. Muhammad Yusri Afandi bersama dengan Ribahan binti Ismail Ibrahim dengan tajuknya pentafsiran Imam Syafi'i berasaskan sunnah dalam konteks ayat-ayat taharah dalam kitab Al-Um. Kalau boleh kita tunggu sebentar lagi untuk partisipan kita untuk hadir masuk dekat dalam kita punya session. Saya jangkakan dalam 2 minit ataupun 5 minit lagi kita boleh mulakan sesi pembentangan. InsyaAllah. Terima kasih kepada Cik Hikari Hanani di atas kehadiran anda pada seminar kita pada pagi ini. Jika boleh Cik Hikari panggil kawan-kawan, Hanani sila panggil dan jemput kawan-kawan untuk masuk dekat dalam sesi pembentangan kita juga pada waktu sekarang ni yang akan berlangsung sebentar lagi. Terima kasih. Baik, Doktor. Selamat pagi, saya ucapkan Assalamualaikum Rasul pada semua para pembentang dan para peserta yang hadir pada pagi ini untuk membentangkan kertas kerja di seminar kita, seminar The 7 International Prophetic Conference yang akan berlangsung pada kali ke-7 seminarnya bersamaan dengan hari ini yang kita raikan hari kebesaran Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1442 Hijrah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan sesi seminar perdana kita pada hari ini dengan pembentangan daripada pembentang yang pertama iaitu Dr. Azhani Tohar dengan tajuk beliau berkenaan tentang analisis pandangan pakar mengenai karakteristik Asabiyah Ibn Khaldun, satu kajian awal. Saya akan mulakan pembentangan dan paparkan video yang dibentangkan oleh Dr. Azhani dan insya-Allah jika ada apa-apa soalan yang akan ditanya, yang ingin ditanya oleh para pendengar dan juga pembentang yang lain bersama pada hari ini, kita boleh ajukan soalannya pada Dr. Azhani. Dr. Azhani pun ada di dalam kita punya pembentangan kita dan juga sesi presentation kita pada hari ini. InsyaAllah kita mulakan pembentangan yang akan dibentangkan dan dipersilakan untuk Dr. Azhani untuk membentangkan melalui video rakaman yang akan kami persembahkan sebentar lagi. Silakan
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Azhar Matbar akan membentangkan makalah kami yang bertajuk Analisis Pandangan Pakar mengenai karakteristik asabiah Ilmadun, dan ini merupakan satu kajian awal daripada penyelidikan kami. Ini adalah adik-adik penyelidik, saya sendiri, kemudian Puan Sepenambaya, Dr. Latifah dan Dr. Muhammad Faisal Azmi. Kami daripada Pusat Penelitian Cerdas. Saya pergi terlebih dahulu kepada pengenalan tentang asabiah Ilmadun. Asabiah Ilmadun banyak dibincangkan oleh Ibn Khaldun dalam mukadimah apabila beliau membincangkan tentang teori kitaran, di mana setiap tahap teori kitaran beliau pastinya beliau akan membincangkan faktor asabiah yang menentukan tahap-tahap teori tersebut. Asabiah ini telah diterjemah oleh banyak terjemah oleh para sarjana barat, antaranya sebagai semangat nasionalisme dan juga patriotisme. Jadi, asabiah ini sangat luas definisinya, dan bagi kami ia perlu satu kajian terperinci untuk melihat ruang lingkup sebenar karakteristik yang terdapat dalam asabiah oleh Ibn Khaldun agar konsep asabiah ini dapat sekandung dengan konsep-konsep kontemporari yang dibincangkan oleh para sarjana barat. Ini adalah metodologi kami. Hasil kajian ini adalah satu kajian awal. Kemudian kami menggunakan kaedah kualitatif dalam mengumpul data dengan secara tenaga secara mendalam ke atas 3 orang pakar bidang, iaitu pensyarah daripada UKM, UPM dan UM. Mereka dipilih berdasarkan kepakaran mereka dalam kerangka pemikiran Ibn Khaldun dan hasil dapatan dianalisis secara definitif. Ini adalah hasil dapatan utama kami. Tema yang utama dan pertama yang saya ingin sebutkan di sini, perkajian ini adalah asabiah Ibn Khaldun bersifat positif. Kerana apa ia bersifat positif? Kerana apabila kita bercakap tentang asabiah, kebiasaannya terserah masyarakat kita menganggap dia sebagai sesuatu yang tidak sedap didengar. Seperti contohnya, dia terlalu asabiah sangat ini, kementerian antaranya kan. Tapi dalam konteks Ibn Khaldun, asabiah Ibn Khaldun adalah bersifat positif kerana dia tidak membincangkan tentang ketaksuban. Dan juga dia tidak membincangkan, dia tidak mengutarakan asabiah dalam sudut asabiah jahiliyah. Kita faham asabiah jahiliyah masih mempertahankan ahlinya, walaupun ahlinya membuat tidak hilanglah, membuat kekejaman dan sebagainya. Tapi itu tidak berlaku dalam asabiah Ibn Khaldun. Dia tidak bincangkan di mana informasi ini bersetuju bahawa memang dia tidak membincangkan pun tentang ketaksuban. Dia hanya mempertahankan yang betul. Walaupun dia ada blood relation, hubungan darah lah, kasih dan sayang mempertahankan grup sendiri, tetapi dia kepada benda yang betul, bukan atas benda yang kezaliman. Kalau dia fikir pada kezaliman, itu dah bersalahan dan dia tidak sama apa yang dimaksudkan oleh asabiah yang diutarakan oleh Ibn Khaldun. Itu juga informan ketiga, begitu menekankan bahawa beliau walaupun beliau telah mengkaji 30 tahun pembacaan beliau dalam kerangka pemikiran asabiah, tetapi definisi asabiah ini tetap tidak berubah. Definisi asal ini memang berkonotasi positif. Informan ketiga juga menyatakan bahawa positif ini di mana kata saya yang positif ini wujud untuk mempertahankan hak mereka dan tidak sewenang-wenangnya menyerang hak orang lain. Kenapa antara lain kenapa dia positif? Kerana dia ada kekuatan agama. Agama memandang peranan penting dalam asabiah. Maksudnya di sini Ibn Khaldun menyatakan bahawa asabiah yang diutarakan adalah berdasarkan kepada kekuatan agama. Apabila ada kekuatan agama, maka kuatlah asabiah, yang mana ia dapat menentang perasaan iri hati, cemburu dan membawa kepada tujuan yang sama, berpanduan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Asabiah ini menghalang pecah belah dan khianat mengkhianati. Malahan ia membawa kepada bersatu padu dan kesepakatan serta menjamin hasrat dan syariat agama Islam. Begitu juga para informan menyatakan bahawa asabiah yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun adalah asabiah yang berpandukan kepada agama. Dan dengan ada agama inilah yang unsur-unsur
yang masuk dalam asabiah. Itu sebabnya Ibn Khaldun mencari asabiah berunsur positif. Mesti ada unsur-unsur yang negatif dan adanya agama. Okay? Ini seperti yang disebutkan tadi, para ilmu Qawman bersetuju bahawa asabiah yang disebut oleh Ibn Khaldun bukan bersifat negatif. Seterusnya, karakteristik yang ada dalam asabiah Ibn Khaldun adalah berkongsi tujuan dan nilai. Maksud di sini asabiah Ibn Khaldun bermaksud berkongsi nilai khusus dan kesetiaan kepada kumpulan berasaskan kepada perkalian darah. Asasnya kepada perkalian darah. Form kedua menyatakan menurut para center dia sesuatu yang natural. That within the blood ties will still have others. Dia boleh dipanjangkan untuk berkongsi value, untuk berkongsi nilai yang sama, tujuan yang sama, hak yang sama, dan walaupun dia tiada keturunan darah, walaupun tiada ikatan darah yang sama, tiada dalam masalah, dan tapi ada dalam satu grup yang sama, kerana dia berkongsi nilai yang sama, maka dia boleh menjadi satu asabiah yang kuat. Nilai tadi sama juga, sehingga kita menyatakan bahawa asabiah ini sebagai satu tahap social cohesion ataupun social solidarity. Ini kepaduan ataupun dikenal sebagai expected force. Ada kesedaran yang sama untuk hidup bersama-sama dan dengan tujuan yang sama, berkongsi nilai yang sama. Okey. Dan disebabkan itu juga asabiah yang disebut oleh Ibn Khaldun walaupun dia berasaskan kepada perkalian darah tetapi dia dapat melangkaui lebih daripada seketurunan perkalian darah. Itu wujud dalam bentuk clientship, iaitu individu yang menerima dan mengamalkan asabiah kaum tempat mereka yang baru setelah meninggalkan kaum asal. Maksudnya di sini individu tersebut telah pergi ke hijrah kepada satu kawasan yang baru dan kemudian dia mengamalkan asabiah kaum yang berada dalam kawasan baru tadi. Jadi clientship itu juga boleh berlaku. Kemudian juga hubungan secara alliance. Maksudnya di sini asabiah didasari oleh hubungan hamba abdi dan hubungan untuk mendapatkan perlindungan. Pada zaman Arab dahulu ada hubungan antara hamba abdi kan. Jadi hamba abdi itu tadi mengamalkan asabiah ketua dia. Itu juga boleh berlaku. Lagi satu, ini ada menegaskan hubungan yang terjalin. Maksudnya di sini kepimpinan yang baik juga. Sekiranya pemimpin itu yang mempunyai kepimpinan yang baik, maka dia akan memberi impak yang sama seperti ikatan hasil dan kebetulan. Maksudnya sekiranya pemimpin itu mempunyai kepimpinan yang baik dan ahli masyarakat dia suka, walaupun berlainan keturunan, tapi dia dapat mengikut asabiah yang sama dengan pemimpinnya. Sebab dia setuju dengan kepimpinan pemimpin tadi. Jadi mereka dapat menyerap kekuatan asabiah pemimpin tadi kerana mereka suka dengan pemimpin tadi. Dan kekuatan asabiah ini hampir sama seperti mereka dalam satu keturunan. Selain itu, asabiah itu boleh wujud disebabkan oleh tempoh kepanjangan waktu bersama. Maksudnya di sini mereka telah lama bersama. Mempunyai sejarah yang sama, melalui suku duka bersama. Jadi benda tersebut, perkara ini dapat menyebabkan asabiah mereka menjadi semakin kuat, menjadi satu asabiah. Ini sama. Maksudnya di sini tiada boleh melangkaui seketurunan tadi kerana ada common value, ada perkongsian nilai, perkongsian tujuan. Okey. Dan itu juga boleh berlaku dalam masyarakat majmuk lah. Masyarakat majmuk kerana dia ada satu kasih sayang yang dikongsi bersama. Dr. Wahida, video tak dengar lah Dr. Wahida. Ahli masyarakat beliau.
Maksudnya tak ingat yang memiliki asal Right, thank you Dr. Wahida. mereka boleh berani bangkit untuk memberi perubahan kepada masyarakat, kehidupan masyarakat mereka. Terutamanya pada ketika mereka ditindas. Sekiranya mereka hanya patuh secara membangun itu atas keputusan pemerintah yang menindas, maka sebenarnya mereka itu adalah masyarakat yang mempunyai asabiah yang rendah kerana mereka lemah dan tidak sanggup berjuang dan tidak sanggup untuk menuntut hak dan menangani penindasan dan akhirnya akan menyebabkan keamanan mereka akan jatuh. Ini antara informan-informan menunjukkan bahawa walaupun dengan pemerintah sendiri, kalau ada kekuatan asabiah, maka mereka akan mengajukan tuntutan kalau ada kesalahan yang dibuat oleh pemerintah. Okay. Sekarang bayangkanlah kalau tahap dah nak jatuh, tahap kami dah nak jatuh dan asabiah itu telah kurang, maka dia akan reda sahaja apa yang pemerintah buat. Okay. Jadi kita di sini informan ketika menyatakan dalam keadaan masa Badui itu ditindas, Puak Badui ini akan serang balik. Itu sebab Ibn Khalid kata, Puak Badui ini punya asabiah yang kuat kerana mereka tidak mahu ditindas. Mereka akan serang balik. Akan defend, akan mempertahankan diri lah. Dan ini dipuji sebagai satu maklumat yang baik oleh Ibn Khaldun. So, maksudnya Ibn Khaldun menghargai seperti ini. Kerana apa? Kerana ia di mana perkara tersebut menjadikan sesuatu taman itu berkekalan. Mereka tidak sewenang-wenangnya mudah untuk dimanipulasi ataupun ditindaslah oleh pihak lain. Secara kesimpulannya, karakteristik tadi adalah antara kajian dapatan awal lah kami yang mana akhirnya di sini kita melihat bahawa karakteristik asabiah Ibn Khaldun memiliki kekuatan dan memiliki fitrah manusia. Itulah fitrah manusia yang mesti diinginkan dalam sistem kehidupan dan sistem sosial. Ada kasih sayang, ada berkongsi nilai, saling bantu-membantu dan membawa kepada satu kekuatan untuk saling mempertahankan sesama mereka. Dan ini disebabkan pendorong yang banyak adalah sebabkan agama. Dengan ada agama, maka asabiah akan menjadi sesuatu asabiah yang kuat. Dan asabiah Ibn Khaldun bukanlah suatu ketaksuban. Banyak yang kita telah menceritakan tadi, yang mana karakteristik tadi menunjukkan bahawa asabiah ini bukan suatu ketaksuban kerana dia boleh dimiliki, antaranya dia boleh dimiliki oleh mereka yang di luar daripada seketurunan. Okey. Dan dia juga mengetikkan prinsip ketaksuban apabila dia juga mengatakan tentang berani mengajukan tuntutan atau pendapat apabila berlaku penindasan. Maksudnya dia tidak taksub sehingga kan kezaliman pun disokong. Okay, ini menunjukkan bahawa asabiah Ibn Khaldun sangat relevan untuk melihat ketidakadilan dan menyemai ketulusan dalam sesuatu keadilan kerajaan. Sebenarnya dalam sarjana barat juga membincangkan tentang genuine patriotism ataupun disebut sebagai constructive patriotism. Konsepnya hampir sama dengan apa yang telah Ibn Khaldun sebutkan dalam setahun lalu tentang berani mengajukan tuntutan. Di mana walaupun kita memang perlu mencintai negara, okey, namun kita perlu ada usaha untuk memperbaiki kepincangan yang ada dalam sebuah negara tersebut. Usaha tersebutlah disebut sebagai true patriotism ataupun genuine patriotism. Ini disebut waktu tahun dahulu sebenarnya walaupun dia dibincangkan dalam kerangka masyarakat Arab, tetapi sebenarnya ia tidak lapuk dibincangkan dan tidak akan dipanas kerana dia relevan untuk diaplikasikan dalam semua keutamaan dunia dan semua masyarakat, termasuklah masyarakat sekarang yang unik, yang ada kepelbagaian agama dan bahasa dan budaya, tetapi sekiranya karakteristik asabiah ini dapat dijiwai, maka dia dapat memilih satu perpaduan yang baik dan mengumpulkan lagi setiap peradaban tersebut. Ini saja daripada saya. Pandangan boleh email kepada saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk pembentangan yang pertama daripada Dr. Nur Azhani Toha dengan pembentangan yang menarik yang membincangkan tentang pandangan Ibn Khaldun daripada sudut asabiyahnya. Adakah dia membawa satu perspektif yang negatif ataupun positif, tetapi perbincangan yang kita baru dengar sebentar tadi memperlihatkan bahawa sebenarnya asabiyah ini bukanlah suatu perkara yang sentiasa boleh dipandang dalam bentuk yang negatif. Dan juga saya juga sebagai salah seorang daripada ahli dalam bidang sejarah juga memandang dan melihat bahawa sebenarnya kalau kita sebut tentang asabiyah ni, konsep kepada asabiyah dan kebersamaan inilah yang membuatkan satu-satu tamadun itu berjaya dibangunkan. Contoh sebagaimana tamadun yang dibina oleh Bani Umayyah. Dia dibina di atas dasar asabiyah dia bersama dengan kalangan ahli keluarganya sehingga terbentuk satu dinasti. Dan begitu juga dengan dinasti Abbasiyah, begitu juga dengan dinasti yang dibina oleh tamadun Uthmaniyah. Sehingga akhirnya tamadun Turki itu jatuh kerana di atas dasar perseorangan dalam membawa unsur sekularisme sebagaimana yang diwar-warkan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Kita ada sekarang ni Dr. Azhani, jika ada apa-apa soalan daripada para hadirin kita pada hari ini, jika ada nak bertanya soalan pada Dr. Dr. Azhani silakan, ataupun jika ada mungkin mute ataupun anda boleh unmutekan suara ataupun mic dan boleh tanya soalan pada Dr. Azhani, dan kalau tidak boleh juga typekan mesej di bawah ni dan saya akan bacakan soalan kepada Dr. Azhani lah sebelum kita mulakan perbincangan yang seterusnya. Okey, kalau tak ada, insyaAllah kita akan mulakan sesi pembincangan yang seterusnya daripada pembentang yang kedua, iaitu oleh Dr. Cik Faik Zulkifli bersama kertas kerjanya. Yang akan dibentangkan oleh pihak Dr. Muhammad Yusri Afandi bin Muhammad Isa. Dan kertas kerja ni akan dibentangkan oleh Faik bin Zulkifli dengan tajuknya Diagnosis Characteristic in Sunnah Interpretation, Text Study in Rasail Nur. Okay, kita dengarkan presentation daripada mereka. Jika ada soalan nanti pihak pembentang ataupun pendengar, hadirin sekalian boleh tanya dekat dalam chat box kita lah. Right, terima kasih. Kita mulakan presentation daripada Cik Faik sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My name is Faik bin Zulkifli. I'm from Islamic University of Malaysia. I'm from Quran and Sunnah Studies. Inshallah, today I want to present about topic diagnosis characteristic in Sunnah interpretation, text study in Rasail An-Nur. First of all, thank you for this opportunity. Then first, I want to present about what actually Rasail An-Nur. Okay, Rasail An-Nur is a collection of writing from 130 pamphlets, or we call Risalah, sourced from the Quran and Sunnah. Originally from 130 pamphlets or 130 Risalah. Then the student Said Nursi, either Risalahnya is from Said Nursi, and then they compile it, and then after that it comes out with a few pages of the book. For example, this one of the book. Tadi belum kelihatan ya videonya. Sekarang dah nampak ya, Cik Faik? Sekarang saya telah share. Sekarang Cik Faik dah nampak ke belum? Saya tak dengar suara. Dah nampak Alright. Okay, saya mulakan presentation daripada Cik Faik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam
originally from 120 tablets or 120 risalah. Then after that, student Sa'id Nursi, either Risalah is from Sa'id Nursi, and then they compile it, and then after that comes out with a few gist of the book. For example, this one of the book, one of the gist. Okay, then okay, why this topic? There are a few reasons, but this one of the reasons from Muhammad Faris. The method the scientists for this in Rasai Anwar was to raise engagement, awareness, activity about the reality of life based on Islam. Okay, why this topic is because this relate is how Sa'id Nursi, the return to Rasai Anwar, how Sa'id Nursi ideas can be raise religious awareness in Greece. Because in that time, the Caliphate system was transformed into a Western administrative system that started world affairs from religious affairs. Many modernization areas contradict the teaching of Islam. How interpretation in Sa'id Nursi Risai Anwar and Sa'id Nursi had the what we call da'wah in that time in their in the era. Okay. Content, introduction, importance, objectives, method, timeless. Then it comes out with example. Okay, introduction. This work contains many nakli, propagation, dalil nakli, especially the verses of the Quran, exemplary, storage and teaching and draft for the appreciation of society. The awareness not just about the interpretation of the Quran, but the Risalah Anwar also had the society in the dalil nakli, especially from the Sunnah, and then comes out with Allah. This benefit also to the society. Okay, importance. This study is important in analyzing the privilege and advantage of Sa'id Nursi in interpretation the verses of the Quran, then related to the text of the Sunnah. This approach is one of the most important methods in understand revelation in the Wahyu. Then objective of the study and to explain the background of the Sa'id Nursi as an interpreter of the Quran and analyze his approach in the interpretation of the Sunnah. We go through first slide. Then I will explain more. The method, the study was conducted with two main methods, namely data collection method and data analysis method. Based on method of data collection, the researcher obtained data from the method of library research to obtain some theories and facts based on the main study center, namely Rasai Anwar, scientific book, journal, and written materials. Second, the method of data analysis thereof is the process in study the form of the interpretation of Sa'id Nursi, the related of the Sunnah based on inductive
the finding of the study show that Sanusi has knowledge in understanding the sunnah interpretation based on meaning of the hadith. Mostly in the Rasail al-Nur, Sanusi comes out with mafhum. We know mafhum hadith. Many of interpretation in Rasail al-Nur come out with mafhum hadith. But then there are some aspects shortcomings such as biased interpretation of the hadith, such as hadith user practice, like the hadith and lack of respect. Then Risalah al-Nur Risalah al-Nur also has weaknesses or very weaknesses because for example, first is mafhum hadith, then not stamp out is without practice, not without practice, and also has hadith and lack of hadith study. Then the study also found that Risalah al-Nur was produced based on the thought of science who was inclined towards the sunnah despite that undisclosed towards a special field. The text on the sunnah reference is more dominant in interpretation than the reference to the book of the religion. Because in the Rasail al-Nur also it's about tasawwuf and also a little bit about then but mostly about sunnah. Because in that time, in the era, Sanusi dakwah the sunnah. Okay, first example, interpretation in the moral aspect. Sanusi connect the interpretation with the understanding of the moral hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It turns out that Sanusi plays in accordance with his thesis as the most important moral reference compared to other individual, and it comes to interpreting centers. Allah said, and indeed you are of a great moral character. Surah Al-Qalam verse 4. Then he brought to understand the authentic hadith narrated by Aisyah, which mentioned the moral of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the incarnation of the Quran. Sa'id Nisi explained that all the good teaching of the Quran have been practiced by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, first in this Risalah al-Nur, Sanusi explained about characteristic of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but he not mentioned the hadith, but he mentioned just the mafhum hadith. Okay, we know the hadith from the hadith Muslim. Kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. His paper was the Quran. Muslim. We know this hadith, but Sanusi just explain in Risalah al-Nur the mafhum hadith. Rasulullah SAW has a good moral character, and then Sanusi not start out with Naqris, where this hadith come from, the Matan hadith. He just mentioned the mafhum hadith. But from the mafhum the hadith also has benefit because that time in the era many of people not very
recite the following version of the Quran silently. Okay, in this interpretation in the aspect of something, this is not actually risalah, actually risalah, because this from but it's same is the original, because it's original like this, but you can see this this from the Turkish language. Let's Jawi also Jawi, but Malay language like this we call Osmalaja, Osmalaja, like Jawi, but in Turkish language. Okay, from there, in this topic, in something, exist in this book. Okay, in this book have two verses of ayah. First, Surah Surah Baqarah verses 156. Who Bismillahirrahmanirrahim. Who, when disaster strikes them, say, indeed we belong to Allah, and indeed to Him we will return. Second, Surah Al-Shu'ara, verse 79 and then 80. And Bismillahirrahmanirrahim, and it is He will fix you and this new. This ayah, these verses like the theme for this chapter. Then simultaneously interpret these verses by introducing some understanding of hadith. Is that it is revealed through authentic hadith that uses is the removal of sin. The comment that this suffering is like a tree that lost its ripe fruit when shaken. So is the state of failing from the seed of a believing patient, understand this hadith from the following hadith. Okay, same like before, when the seed comes out, with mafhum hadith, not mention what mafhum hadith, not mention the takrif, the source of the hadith, but we can understand. Maybe that time suitable this type of interpretation because the time mostly British society not understand the actually teaching of Islam because that time that era have secular ethnic studies. So the school and others the education affect the teaching of Islam. Okay, because we can understand the hadith from narrative Abu Sa'id al-Khudri and Abu Hurairah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no fetish, no disease, no sorrow, no sickness, no hurt, no distress, before a Muslim, even if it were the big he received from a thorn, but that Allah expiates some of his sin for that. This from Abu Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ahmad. From this explanation, we find this as example. You know that actually there are a lot of examples that we just do because we just have this minute. Then what we can understand, I will say, comes out interpretation of Risalah An-Nur. It
regulated the that time the secular era and suitable with the people at the time, because mostly not understand the really teaching of Islam. Okay, then the tradition of Sahihi mostly comes out in smartphone use, and then also come out in mathematics, mathematics, hadith. Also, sometimes include Dr. Hadith. Okay, for the Rissalah book, also they use the Osmanlia alphabet. Then they use the letter. So for your all information, actually, scientists cannot write. They cannot write. But from scientists piece, then the student of science write on the paper, then comes with this. This from this writings from the student science, we call the Ahmad Yusuf Effendi is one of the famous Chinese students. Okay. Then after the student write, actually a lot of students, but this is one of the famous students. After the student, they copy the book like this. Okay. Then thank you very much for doing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Muhammad Faid di dalam pembentangannya terhadap kertas kerja yang bertajuk Ketokohan Syekh Nursi dan Penafsiran Berhubung Sunnah, kajian teks Salam Rasail Nur yang ditulis bersama dengan Dr. Muhammad Yusri Effendi bin Muhammad Isa. Jadi kita sebenarnya kita dah sampai waktu jam 10, tapi kerana kita telah mula lewat, jadi kita akan sambung dengan pembentangan yang selanjutnya berkenaan tentang sebentar, saya cuba lihat sekali lagi, berkenaan tentang ketenangan spiritual menurut pandangan ketenangan spiritual dalam beragama, kajian terhadap karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, MSS 1800 Syarul Salikin, yang akan dibentangkan oleh saya sendiri, Dr. Nurul Wahidah binti Fauzi. InsyaAllah kita akan, sebentar saya nak buka pada ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua para pembentang yang hadir pada hari ini di seminar 7 International Prophetic Conference SWAN 2020, anjuran Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
dengan kerjasama daripada KUIPS dan juga dengan bersama dengan MAIPS, Majlis Agama Islam Perlis. Saya ucapkan selamat datang pada semua dan juga saya hari ini ingin berkongsi pembentangan saya juga sebahagian daripada kajian yang saya lakukan berkenaan tentang ketenangan spiritual dalam beragama, kajian terhadap karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam karya beliau MSS 1800 yang bertajuk Kitab Cyrus. Jadi bagaimana saya cenderung ataupun berhasrat kecenderungan untuk ada perasaan untuk nak buat kajian berkenaan tentang hal ini apabila saya meneliti dan mempertimbangkan bahawa isi kandungan ini bertepatan dengan salah satu daripada isu yang boleh kita bincangkan dalam apa yang ada dalam fenomena dunia hari ini. Apabila kita dapat lihat gangguan kepribadian, gangguan peribadi ataupun penyakit kejiwaan ini dah jadi satu fenomena yang wujud dalam dunia hari ini dan berada di tahap yang membimbangkan dalam kalangan masyarakat dunia sehingga hari ini. Di mana dalam kajian dilakukan oleh Hannah Ritchie dalam kajian beliau menyatakan bahawa sejumlah 792 juta penduduk seluruh dunia mempunyai masalah mental ataupun masalah kejiwaan. 264 juta manusia daripadanya mengalami tekanan perasaan, manakala seramai 264 juta gangguan kebimbangan mengalami gangguan kebimbangan, anxiety disorder, 46 juta mengalami bipolar, 970 juta lain pula mengalami gangguan mental dan yang pelbagai. Jadi bila kita lihat penilaian mengenai situasi gangguan mental, kepribadian dan penyakit jiwa dalam kalangan masyarakat Malaysia pula, kita dapati bahawa golongan remaja usia antara 13 hingga 17 tahun berada pada populasi tertinggi mengalami masalah ini. Dan kajian dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia misalnya mendapati bahawa seorang daripada 5 orang remaja mengalami masalah kemurungan, 2 daripada 5 orang remaja mengalami masalah anxiety, manakala seorang daripada 10 orang remaja mengalami masalah tekanan perasaan. Jadi kalau kita tengok pun dalam berita kita pun tersiar dalam berita-berita kita pun memang banyak orang yang ada masalah kemurungan anxiety walau apa jua pun status pekerjaan mereka, sama ada mereka adalah orang yang bekerja ataupun orang yang tidak bekerja, atau mereka yang berada dalam alam pekerjaan juga mengalami masalah kejiwaan ini sama ada mereka sedar ataupun tidak sedar. Okey, jadi kat sini ingin saya tunjukkan salah satu daripada idea ataupun pandangan daripada para ulama Islam terdahulu yang mana mereka ada bercerita ataupun menggambarkan situasi mengenai penyakit kejiwaan ini dan bagaimana mereka berusaha menyelesaikannya daripada aspek keagamaan kita sendiri, iaitu antaranya contoh amalan yang dikategorikan dalam proses penyucian jiwa ataupun dalam proses untuk menenangkan fikiran mengatasi masalah mental kejiwaan ini mungkin dapat kita lihat dalam salah satu daripada karya yang dikongsikan oleh Imam Al-Ghazali dan dia sebut sebagai proses tersebut dikenali sebagai tasawuf akhlaki. Menurut pandangan beliau, dengan intuisi yang cerdas dalam merasakan dan menemukan yang hakiki, itulah tercipta kondisi jiwa yang tenang. Maknanya kalau kita nak jiwa yang tenang, carilah Allah dengan cara yang terbaik dan jiwa yang tenang itu akan diperoleh dengan cara yang hakiki. Dan demikian itu juga ketenangan batin dan ketenangan jiwa adalah merupakan kondisi dalam istilah yang dikenali sebagai sufisti al-ahwal yang dapat dirasakan dan dialami oleh manusia. Dan pandangan beliau, pandangan Al-Ghazali ini banyak diadaptasikan dalam pandangan yang disebut di dalam satu kitab manuskrip yang kita temui di alam Melayu ini, yang mana ia diangkat oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Yang mana Syekh Abdul Samad Al-Falimbani banyak mengadaptasikan hasil karya dan pandangan daripada Imam Al-Ghazali dan diadaptasikan mengikut kepada kefahaman beliau sendiri dalam aspek pelajaran beliau dan pengajian beliau, sehingga akhirnya terhasillah kitab dinamakan Syiarus Salikin. Dan kitab ini amat baik untuk dikongsikan dan dapat kita kongsikan bagaimana Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab ini menjelaskan kepada kita bagaimana kaedahnya untuk kita menangani isu kejiwaan yang kita ada dalam hidup hari-hari. Pertama sekali ingin saya kongsikan sebenarnya apakah daripada sudut pengenalannya dan juga penceritaan mengenai latar belakang kajian ini, bagaimana sebenarnya penyakit jiwa ini muncul. Penyakit jiwa ini kita kelaskan dia sebagai keadaan psikologi yang sejahtera, merupakan satu keadaan psikologi yang sejahtera dan dicirikan oleh pertumbuhan peribadi yang seimbang. Maksud saya penyakit jiwa
hati yang tenang ataupun fikiran yang tenang merupakan satu keadaan psikologi yang sejahtera yang dicirikan oleh pertumbuhan peribadi yang seimbang, memiliki hala tuju hidup yang jelas, menerima keadaan diri dan memiliki hubungan positif dengan orang yang lain. Itu adalah orang yang sihat psikologinya. Tetapi kalau penyakit jiwa ini adalah penyakit yang mana psikologinya adalah psikologi yang tidak tenteram, dicirikan oleh pertumbuhan peribadi sejak daripada dia kecil, daripada keadaan yang tidak seimbang, menyebabkan individu tersebut memiliki hala tuju hidup yang tidak lagi jelas, tidak mampu menerima keadaan diri dan juga sentiasa memiliki hubungan yang negatif dengan orang lain. Jadi istilah kepada penyakit ataupun kehidupan yang sejahtera dengan penyakit jiwa ini adalah berlawanan satu sama lain. Dan sebenarnya penyakit jiwa ini bukan hanya muncul dalam dunia kita pada hari ini, bukan abad ke-20 saja. Sebenarnya penyakit jiwa ini telah pun muncul sejak zaman batu lagi, apabila seorang yang dianggap ataupun mengidap penyakit kejiwaan ini dianggap dirasuk oleh roh jahat, dimasuki roh jahat dalam badannya ataupun dalam akalnya, mindarnya, dan menyebabkan dia tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang sekelilingnya. Dan pada zaman pertengahan, masyarakat pada zaman ini menganggap penyakit jiwa adalah seorang pesakit yang mengidap sakit kejiwaan yang juga dianggap dikuasai oleh roh jahat, dan sakit tersebut didakwa mampu berjangkit pada orang sekelilingnya jika tidak dikawal. Jadi bagaimana mereka mengawal orang yang memiliki penyakit jiwa pada zaman ini? Pesakit akan dipenjara, sama ada dibunuh ataupun dibakar sebagai salah satu daripada kaedah rawatan. Dan kalau kita lihat dalam gambar ni, ini adalah gambaran kepada pesakit yang mana pada waktu ini apabila mereka sakit jiwa, mereka dibawa dan diletakkan, dikurung di dalam tempat di bawah tanah, diletakkan di tempat yang gelap sehingga kadang-kadang mereka mati berseorangan di situ, ataupun mereka dibunuh ataupun didera lagi lebih teruk sehingga akhirnya mereka mati dalam keadaan begitu. So ini kaedah mereka yang dianggap sepertinya tidak bersesuaianlah dengan syariat agama kita. Okey. Kemudian yang kedua, teks yang paling awal diketahui menyebut mengenai gangguan kejiwaan ini berasal daripada India kuno, pada masyarakat India kuno, yang mana mereka rangkumkan perbahasan mengenai penyakit jiwa ini dalam kitab teks manuskrip mereka Ayurveda yang dikenali sebagai Caraka Samhita. Okey. Caraka Samhita ni membincangkan banyaklah kaedah perubatan tradisional mereka menurut pandangan Hindu-Buddha, tetapi dalam masa yang sama mereka juga membincangkan mengenai masalah gangguan kejiwaan ini. Jadi nak katanya perbahasan mengenai penyakit jiwa ini pun telah wujud, dan penyakit ini telah pun ada, dan perbahasan untuk merawat penyakit ini pun juga telah pun ada. Dan kemudian pada zaman keemasan Islam, iaitu pada zaman Abbasiyah, telah berada dan telah wujud kajian awal dalam psikologi dan psikiatri Islam dengan banyak sarjana menulis mengenai masalah gangguan kejiwaan dan juga gangguan mental ini. Dan doktor daripada Parsi yang kita kenal sebagai Ibn Razi, iaitu Muhammad Ibn Zakaria Ar-Razi, menulis teks mengenai keadaan psikiatri pada abad ke-9. Dan sebab itulah pada zaman ini di Baghdad mereka telah pun ada hospital untuk merawat penyakit mental pada zaman itu. Jadi nak katanya pada kita bahawa kalau kita telusuri pada aspek background sejarah ataupun latar belakang sejarah, sebenarnya penyakit jiwa ini telah pun wujud dalam kalangan masyarakat kita dan telah pun ada, dan perbincangan mengenai aspek ini pun telah pun dibincangkan dalam dunia mereka sehinggalah dibawa ilmu ini sampai kepada hari ini. Dan dua karya khususnya, Al-Mansuri dan Al-Hawi, memberikan penerangan dan rawatan untuk secara khusus. So, apa perbezaan antara kesihatan mental, orang yang sihat mental dia, dan juga orang yang ada penyakit jiwa? Orang yang ada kesihatan mental dapat dilihat apabila mereka memiliki kesihatan mental yang baik, menyedari kebolehan diri, mereka mampu hadapi dan menyelesaikan situasi tekanan dalam hidup dengan baik, mampu bekerja secara kolektif dan mampu menyumbang kepada komuniti. Jadi kita tengok pada diri kita, mana satu kebolehan diri kita, adakah kita berada dalam situasi yang baik sebagaimana dicirikan dalam kesihatan mental yang baik, ataupun kita berada sedikit masalah apabila seperti mana penyakit kejiwaan, yang mana pesakit mampu memberi kesan negatif pada orang lain, antaranya daripada aspek fikirannya, daripada aspek perasaannya, dan aspek tindakannya. Tindakannya sentiasa negatif, kemudian fikirannya juga sentiasa negatif, perasaannya juga sentiasa negatif, menghalakan ke arah hal-hal ehwal dan perbuatan yang negatif. Itu dirujuk sebagai salah satu daripada penyakit kejiwaan.
So, bagaimana situasi penyakit jiwa dalam dunia hari ini, abad ke-20 ni, abad 21 kita ni? Data daripada WHO melaporkan bahawa sehingga kini separuh daripada populasi manusia di dunia mempunyai penyakit kejiwaan yang mampu memberi kesan kepada tahap keyakinan diri dan hubungan dengan masyarakat sekeliling. Okey, jadi laporan daripada responden di USA menunjukkan sebanyak 64% daripada 2,000 orang responden mempunyai masalah kejiwaan. Bayangkan 64% daripada 2,000 orang, separuh daripadanya, dan separuh 64% ada mempunyai masalah kejiwaan. Antaranya penyakitnya adalah, nak bagi tahu pada kita, penyakit jiwa bukan semestinya dia ada daripada penyakit mental sahaja ataupun penyakit mental sahajalah, bukan hanya gila dikirakan sebagai penyakit mental. Penyakit jiwa ni merangkumi pelbagai aspek, iaitu pertama sekali boleh jadi dia termasuk dalam kalangan orang yang ada penyakit bipolar, skizofrenia, murung, tekanan perasaan, kemarahan yang melampau, ada juga penderaan PTSD, kemudian sexual abuse, penderaan seksual itu dikirakan juga sebagai penyakit jiwa. Panic disorder, jenis orang yang mudah panik ataupun kesedaruan ataupun mudah untuk rasa cemas, itu juga adalah penyakit kejiwaan. OCD, eating disorder, ADHD, ada addictive addiction to sex or porn, itu juga adalah salah satu daripada penyakit jiwa, ya. Dan anxiety, depression, anger, sebagaimana saya sebutkan tadi, itu adalah sebahagian daripada kelompok klasifikasi penyakit kejiwaan, dan penyakit-penyakit ini dimiliki oleh, dalam satu negara, dia dalam responden yang kecil 64%. Jadi sebab tu di peringkat awal saya sebutkan beratus juta masyarakat di dunia ini memiliki penyakit ni tadi. Bukan kita nak kata masyarakat dunia ini ada penyakit mental yang gila, tetapi penyakit kejiwaan yang meliputi kepada. So, kesan dan kaedah rawatan penyakit kejiwaan menurut perspektif Islam. Macam mana caranya untuk kita nak rawat penyakit ini, penyakit kejiwaan ini menurut perspektif Islam? Dikatakan bahawa impak penyakit individu jiwa ini secara jelas mampu memberi kesan buruk pada seorang individu, keluarga dan organisasi. Sebab apa? Secara teorinya, apabila satu-satu negara berada dalam keadaan untuk berusaha untuk dibangunkan, dia perlu lihat kepada prospek ataupun produk untuk bangunkan negara itu. Negara itu mesti datang daripada sumber manusia ataupun produk, iaitu human resources mereka lah, perlu datang daripada mereka yang sihat mentalnya. Tetapi bagaimana sebuah negara mampu untuk naik menjadi sebuah negara tamadun yang baik apabila mereka yang datang untuk membangunkan ataupun produk satu-satu negara untuk membangunkan negara tersebut bukanlah datang daripada mereka yang sihat mental secara sepenuhnya untuk membangunkan negara dengan baik. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana satu-satu institusi itu runtuh, bagaimana satu-satu institusi kekeluargaan itu menjadi rosak ataupun menjadi tidak baik, ataupun satu negara itu runtuh tamadunnya, adalah kerana produk ataupun human resources yang membangunkan satu-satu kluster kecil seperti sebuah keluarga, seperti sebuah institusi, seperti sebuah negara tidak sempurna akalnya dan kejiwaannya juga tidak sempurnanya sihat, maka dia akan mendorong mereka untuk berada dalam masalah jiwa yang kritikal dan buatkan mereka tak dapat bantu satu-satu organisasi untuk membangun dengan baik. So, antara perkara yang saya temui dalam kajian ini adalah saya lihat bahawa ada satu kaedah rawatan penyakit kejiwaan menurut perspektif Islam yang dikongsikan dalam penulisan karya yang kita dapat lihat dalam karya Al-Falimbani. Dekat sini, ini telah saya jelaskan. Kemudian ini kita kenalkan siapa dia, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Beliau adalah merupakan tokoh ulama yang hidup di Nusantara pada abad ke-1575 sehingga tahun 1530, dan beliau lahir di Palembang dan meninggal di Kedah. Riwayat berkenaan tentang beliau ini tidak dapat ditelusuri dengan panjang, walau bagaimanapun ayahnya disebut menjadi salah seorang daripada ulama yang berada bersama dalam pentadbiran Raja Kedah, Sultan Kedah pada abad ke-15 ini, dan ayahnya bernama Syekh Abdul Jalil Ibnu Syekh Abdul Wahab daripada Yaman, dan juga ibunya adalah Radin Ranti daripada Palembang. Jadi beliau lahir di Palembang dan kemudian beliau menetap di Kedah dan meninggal di Kedah. Okey, Syekh Abdul Samad
memiliki dilihat ataupun ditonjolkan sebagai salah seorang daripada individu ulama yang memiliki wibawa ilmu yang sangat hebatlah. Yang mana beliau ni mempunyai jaringan ilmu di pelbagai tempat, antaranya di Aceh, Patani dan kemudian di Mekah selama 30 tahun, dan beliau juga menuntut ilmu di Afrika dan juga di Mesir. Dan antara guru yang dia pernah belajar adalah Syekh Muhammad Al-Sulaiman Al-Qurdi, Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Al-Damanhuri, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sam'ani dan lain-lainnya. Jadi kewibawaan seorang tokoh ulama itu dilihat apabila mereka belajar dan menuntut ilmu dengan pelbagai ulama di tempat yang berbeza, dan Syekh Abdul Samad Al-Falimani adalah antara kitab beliau. Ini adalah kitabnya yang paling tersohorlah dan menjadi rujukan sehingga sampai sekarang dalam dunia akademik pun. Dan kitab Syiarus Salikin ini ditulis pada 1899, dikarang pada tahun 1779 Masihi dan selesai ditulis pada 1788 Masihi di Mekah. Jadi tamat jilid pertama dirakamkan di sini bahawa 1780 beliau habis menulis jilid pertama, jilid kedua 1781 Masihi di Taif, jilid kedua adalah 1783 dan jilid keempat 1788. Okey, antara deskripsi teks antara intipati kandungan naskah ini membicarakan mengenai integrasi ilmu zahir dan batin dari sudut pendekatan tasawuf dengan perbincangan dalam aspek ilmu akidah, fiqh dan tasawuf. Pembincangan pada peringkat awal banyak dibincangkan mengenai sifat dan wujud Allah, syahadat, tauhid, makrifat, iman dan Islam, dan pembicaraan tentang iman, dan yang paling panjang meliputi percaya kepada malaikat, rasul dan anbiya, kitab, hari kiamat dan kebangkitan sebagainya. Okey, naskah ini mempunyai sebanyak 140 helaian folio atau 280 halaman berukuran 20 darab 16.5 cm, 21 baris pada setiap halaman yang bertulis dengan tulisan jari lama. Kertas yang digunakan adalah kertas dari timur kerana tiada ditemui lembaran naskah bercirikan kertas Eropah, iaitu mempunyai bayangan tanda air, watermark, logo ataupun lambang yang telah dicatat pada kolofon naskah ini ditulis pada abad ke-11 iaitu sebelum abad ke-14. Okey, naskah ini dibukukan dengan kulit haiwan daripada kulit binatang dan mempunyai flap daripada penyok. Okey, metod dan pendekatan Syekh Abdul Samad Al-Falimani dalam menangani isu jiwa ni bagaimana? Pertama sekali, apa disebutkan oleh Syekh Abdul Samad, beliau berkata, walaupun benda tu tersebut ringkas tetapi mudah. Pertama sekali adalah beliau memperjelaskan bahawa antara kaedah dalam menangani isu jiwa, apabila jiwa kita rosak ataupun jiwa kita rasa tak tenang, jiwa kita rasa galau, jiwa kita rasa bimbang, pertama sekali dia kata perbaiki solat kita. Perbaiki solat itu menurut pandangan beliau ialah perbaiki dengan cara menilai dan ataupun merevise. Kita kata revise ni apa ya? Memperbaiki semula, melihat dan menilai semula kaedah kita dalam melakukan solat. Apabila dia berada sedikit pincang dengan keadaan kita tidak khusyuk. Bagaimana untuk mendatangkan khusyuk? Menurut pada Syekh Abdul Samad Al-Falimani ialah pastikan kita menghafal ataupun mengetahui makna setiap satu daripada makna ayat-ayat dalam solat tersebut, dan setelah daripada itu kita setiap kali kita ucapkan lafaznya di bibir, kita lafazkan juga maknanya ataupun kita niatkan dan sebutkan dia punya maknanya adalah di dalam hati kita. Jadi membuatkan akal kita dan juga mulut kita juga hati kita seiring dalam pergerakan solat tersebut. Dan sebenarnya menurut pandangan beliau, solat itu sendiri adalah mengangkat doa kita dan mi'rajkan doa kita, itu mengangkat dia untuk dinilai oleh Allah. Dan insya-Allah kalau solat kita tu khusyuk, apabila solat kita khusyuk, maka dan secara tidak langsung akan membuatkan diri kita juga tenang daripada segala masalah yang kita lalui. Yang kedua adalah amalan zikrullah. Zikrullah adalah satu amalan yang penting untuk membenteng diri kita daripada gangguan yang datang daripada jin, iblis dan syaitan, iaitu perkara tersebut kita sedia maklum. Jadi menurut pada pandangan beliau, sentiasa amalkan zikir yang kita lakukan dalam kehidupan harian kita. Zikir apa-apa jua yang berkaitan, sama ada zikir yang menyebut mengenai kebaikan Allah, dan antara zikir yang dia cadangkan adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikir la ilaha illallah, zikir dengan menyebut Allah juga berulang kali, dan juga memperdekatkan diri dengan amalan tasawuf. Amalan tasawuf ini antara kelebihannya adalah dimuliakan di sisi Allah dan didahulukan berbanding makhluk yang lain, dihormati oleh penguasa, mudah beroleh rezeki, terhindar daripada orang yang
Dan amal tasawuf ini juga menurut beliau akan cenderung ke arah perubahan yang lebih baik, dipermudahkan setiap urusannya, diangkat darjatnya di dunia. Kemudian seterusnya, tinggi himmahnya daripada pancaran berdunia, tidak gentar pada cubaan dunia, mudah memperoleh petunjuk dengan nur hatinya, luas hati dan mudah berlapang dada terhadap ujian di atas dunia, tidak mudah berputus asa di atas hinaan orang kepadanya, dan dikasihi oleh manusia. Dan antara amalan-amalan terbaik yang dicadangkan juga oleh Al-Falimbani, dia memperjelaskan antara petua untuk sentiasa berada dalam keadaan tenang hati ialah pertama sekali kurangkan makan, kerana menurut beliau makan yang terlalu kenyang akan melemahkan tubuh untuk melazimi amalan zikir. Jadi betul, kalau kita kenyang, terlalu kenyang, maka kita akan mudah, badan kita berasa mudah letih dan kita sukar untuk rasa nikmat untuk berasa dalam keadaan ibadah yang baik. Kedua, jauhkan diri daripada bercampur dengan manusia yang tidak bermanfaat, kerana bercampur dengan mereka yang tidak ada manfaat ini akan menyebabkan kita lebih cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang negatif dan juga mendengar perkara-perkara yang negatif. Kemudian salah satu amalan yang diajar oleh beliau adalah yang seelok ataupun sesuai untuk diamalkan. Pertama sekali beliau ajar ambil wuduk dan tidur selama 3 malam berturut-turut. Maknanya amalkan selama 3 malam berturut-turut dengan mengambil wuduk sebelum tidur. Kemudian bangun dan solat pada tiap malam itu 6 rakaat. Pada 2 rakaat terawal hendaklah diniatkan pahala kepada arwah semua para nabi dan rasul dan segala keluarga mereka. Kemudian semua sahabat. Pada rakaat pertama dibaca surah Al-Kafirun sebanyak 5 kali. Rakaat kedua dibacakan surah Al-Kafirun 3 kali. Pada solat bagi rakaat kedua, beliau kata niat untuk disedekahkan kepada guru-guru, semua ahli keluarga dan semua sahabat. Dibacakan rakaat pertama surah Al-Ikhlas 4 kali dan rakaat kedua juga surah Al-Ikhlas, dan diminta tolong daripada mereka agar diterima segala pekerjaan ataupun dimohon agar Allah mempermudahkan melalui niat kita menjalankan solat tersebut, mendoakan kepada mereka, maka Allah mudahkan urusan buat kita, urusan dunia kita, apa yang kita inginkan. Dan setelah itu maka hendaklah mengucap selawat akan Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali sehingga tertidur. Ini adalah amalan yang diajarkan kepada beliau, dan beliau mengatakan bahawa kepada siapa-siapa yang mengamalkan amalan-amalan ini, maka insya-Allah kehidupan mereka ataupun hati mereka akan lebih tenang. Jadi saya pun masa pun juga dah hampir tamat, 21 minit itulah saya membentar, dan kesimpulannya berkenaan tentang urusan penyakit kejiwaan ini ialah apa yang ingin intipati ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tadi ialah apa yang diinginkan dalam Islam itu ialah sebenarnya Islam itu sendiri adalah agama yang membawa kepada ketenangan. Bagaimana kita nak bawa diri kepada ke arah ketenangan ialah amalan-amalan yang terbaik yang kita lakukan sehingga mencapai kepada tahap ketenangan yang tertinggi. Jika sekiranya kita solat tetapi solat kita tidak khusyuk, jika sekiranya kita zikir tetapi zikir kita tidak khusyuk, maka akhirnya dia tetap tidak mendatangkan ketenangan kepada diri kita. Tetapi andai kata kita berzikir dan juga solat dengan khusyuk, menjalankan amalan-amalan yang Islam suruh dan menjauhkan apa yang dilarangnya, pastilah menurut pandangan beliau kita pasti akan selamat daripada segala masalah kejiwaan dan juga membuatkan kita mampu mentadbir diri kita, mentadbir orang sekeliling kita, keluarga kita, institusi kita dan juga negara kita untuk menjadi negara yang lebih baik. Mudah-mudahan perkongsian ini mampu membawa manfaat, walaupun tidak kepada skala yang lebih besar, tapi sekurang-kurangnya mampu bermanfaat kepada para pendengar yang mendengar pada hari ini. Saya buka kepada soalan jika sekiranya ada soalan yang ingin diajukan oleh para pemerintah. Terima kasih banyak-banyak. Saya tidak mampu untuk memanjangkan lagi ucapan saya ini atas Baik, telah habis pembentangan yang dibentangkan oleh saya sebentar tadi, dan insya-Allah kita sekarang akan pergi kepada pembentangan seterusnya daripada Dr. Luqman Ibrahim dengan tajuk ni ketokohan Imam Syatibi dan Ibnu Al-Jazari serta perbezaan keduanya dalam riwayat Hafiz dari Asim. Sebentar saya kongsikan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan juga pembentang di SWAN 2020, dan saya Muhammad Luqman bin Ibrahim daripada Fakulti Quran Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia Nilai Negeri 9 akan membentangkan tentang tajuk ketokohan Imam Asy-Syatibi dan Imam Ibnu Al-Jazari serta perbezaan keduanya dalam riwayat Hafs daripada Asim. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah sekalian, kedua-dua Imam Asy-Syatibi dan Imam Al-Jazari adalah dua tokoh ulung dalam ilmu qiraat, yang mana bacaan keseluruhan umat Islam sekarang ini adalah bersandarkan kepada penyusunan ataupun kitab yang dikarang oleh mereka berdua, sehingga Al-Quran yang kita baca sekarang adalah merupakan atau berdasarkan kepada tarik daripada Imam Asy-Syatibi. Kalau tuan-tuan rujuk pada mushaf Al-Quran warna hijau itu, maka ada ditulis di hujungnya ia adalah berpandukan kepada tarik Asy-Syatibiyah. Itulah kehebatan yang ada kepada dua imam ini, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Al-Jazari. Masing-masing punya kitab, iaitu Imam Syatibi Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, kitab yang ada dalamnya lebih kurang 1173 bait syair berkenaan dengan qiraat. Kemudian begitu juga Imam Ibnu Al-Jazari, kitabnya yang amat hebat, iaitu Thayyibatun Nash, yang menjadi pegangan dan sumber rujukan kita hingga ke hari ini dan insya-Allah sehinggalah selama-lama insya-Allah. Jadi secara ringkas, Imam Syatibi adalah ulama qiraat yang masyhur, namanya Al-Qasim bin Firruh bin Khalaf bin Ahmad bin Muhammad Asy-Syatibi Ar-Ru'aini Ad-Darir. Beliau ini diuji oleh Allah dengan matanya buta, tetapi Masya Allah, sekalipun buta tapi hatinya sangat terang. Firruh adalah bahasa Andalus ataupun Spanyol. Perlu diingat, Islam lama berada di Spanyol, hampir 900 tahun lebih kurang, dan bermaksud besi dalam bahasa Spanyol. Dilahirkan pada tahun 534 Hijrah di kampung Syatibah di Andalus. Kemudian beliau belajar Quran dan qiraat daripada ulama yang masyhur dan menekuninya dengan Abu Abdullah Muhammad bin Abi Al-As Nafizi. Kemudian berhijrah ke Valencia, sebuah bandar di berhampiran dengan kampung halamannya. Di sana beliau menekuni ilmu qiraat dan kitab At-Taisir karangan Abu Amr At-Tani yang telah dihafaznya sejak sekian lama. Dan ilmu qiraat daripada Ibnu Huzail, dan juga beliau bukan sahaja hebat dalam ilmu qiraat, bahkan beliau hebat dalam ilmu hadis. Dan bahkan beliau mempelajari kitab-kitab Sibawayh dan lain-lain. Ketika beliau musafir menunaikan haji, selepas itu beliau berguru dengan Abu Tahir As-Silafi di Iskandariyah, Mesir. Ketika beliau mula masuk Mesir, beliau telah disambut dengan hebat sekali, yang akhirnya Imam Asy-Syatibi ini menjadi guru di madrasah
Abu Tahir As-Silafi tadi, dan beliau menjadikan Imam Syatibi sebagai guru besarnya di situ. Di sini Imam Syatibi menjadikan madrasah sebagai pusat penyebaran ilmu Al-Quran yang telah dikunjungi oleh ratusan ribuan manusia mempelajarinya, tentang khususnya tentang ilmu Quran. Dan kitab-kitab Imam Syatibi sangat banyak sebenarnya. Yang antara masyhur Aqilah At-Tarab Al-Qasaid fi Asna Al-Maqasid, Nazimah Az-Zuhar, Qasidah Ad-Daliyah, dan lain-lain. Perlu diingat Imam Syatibi adalah seorang imam yang hebat, cerdik, pandai, berjiwa halus, dan beliau menghafaz ribuan hadis, pakar bahasa, sastra Arab, zuhud dan kuat ibadat, dan beliau adalah bermazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, Imam Ibn Al-Jazari, ya. Kalau tariq Imam Asy-Syatibi dinamakan tariq Asy-Syatibiyah, kemudian tariq At-Tayyibah dinamakan untuk Imam Ibn Al-Jazari ataupun Al-Jazariyah. Nama beliau ialah Muhammad bin Muhammad. Satu perkara agak menarik, tuan-tuan, biasanya kita nama Muhammad, ayah, kalau nama Muhammad tu ada gabungan, tapi tidak, nama ayahnya Muhammad bin Muhammad. Kemudian gabung lagi pada Muhammad yang ketiga. Dengan erti kalau panggil Muhammad ada 3 orang ni, tiga-tiga akan menyahutlah. Bin Ali bin Yusuf Al-Umari Ad-Dimashqi. Beliau dilahirkan pada 25 Ramadan tahun 751 Hijriyah di Damsyik. Sekarang ni di Syria. Ibn Jazari ini dinisbahkan Ibnu Al-Jazari ini kepada semenanjung Ibnu Umar yang terletak berdekatan dengan Mausil. Sementara beliau digelar dengan panggilan Abul Khair, terkadang digelar sebagai Abu Muhammad, dan begitulah. Dan memang keturunan beliau adalah keturunan orang yang wara', yang salih, yang alim, mendalami dalam bidang hadis, fiqh, qiraat dan lain-lain. Dan pada zaman beliau itu merupakan zaman emas, kelahiran ramai ulama Islam seperti Sultan Ulama Izzuddin Abdul Salam, Imam Nawawi, Mizzi, Imam Ibn Qudamah, Az-Zahabi, Ibn Qayyim, Ibn Katsir, Ibn Hajar, Asqalani dan lain-lain. Jadi dengan kehebatan bidang perkembangan ilmu pada zaman itu, tidak hairanlah bahawa Imam Ibn Jazari sendiri adalah merupakan orang yang alim dalam bidang qiraat dan menjadi sumber rujuk kepada kita semua hingga hari ini. Pelbagai pujian ulama terhadap beliau, misalnya As-Sakhawi mengatakan beliau begitu unggul dalam riwayat, hafazan hadis, jarah dan ta'dil. Perlu diingat bukan hanya bahagian qiraat. Kalau zaman sekarang ni, kalau alim qiraat, qiraatlah. Kalau hadis, hadislah. Tapi tidak, ulama dulu ni alim qiraat juga alim pada bidang yang lain. Semoga-moga kita dapat mencontohinya. Kalau di pondok-pondok, misalnya di pondok di Petani, tuan-tuan, Babo Ismail Sepanjang, beliau lah yang akan mengajarnya tafsir paginya, kemudian disambung dengan hadis, kemudian petangnya akan disambung dengan usul fiqh, kemudian malamnya akan disambungkan dengan kitab-kitab yang lain. Jadi seorang saya, tuan-tuan, di atas batang tubuh yang seorang, tetapi dapat menguasai pelbagai bidang ilmu. Kita di universiti ni barangkali kita boleh renung bahawa banyak lagi kelemahan kita bidang masing-masing. Walaupun kita kata itu menumpu kepada bidang, ia benar, tetapi perlu diingat bahawa untuk menjadi satu pakar bidang, dia tetap juga berkait dengan bidang-bidang yang lain. Misalnya orang hadis tetap juga dia perlu tahu pada usul fiqh. Nah,
orang tafsir, tetap dia kena tahu tentang usul fiqh, usul tafsir dan usul hadis dan lain-lain itu, dia tetap kena mengetahui, sebab perkara dalam agama ini tetapnya ada perkaitan dan perbincangan. Kitab-kitab beliau banyak, ya, melebihi 60 buah kitab, tetapi yang amat masyhur ialah An-Nashr fil Qira'at dan Tabit An-Nashr fil Qira'at Al-Ashr. Ini antara kitab utamalah yang kita sama-sama wujud sekarang. Baik, secara ringkas, apa yang tajuk yang nak dibincangkan ini ialah berkenaan tentang asas khilafiyah dan tariq Asy-Syatibi dan tariq Thayyibah. Di dalam bacaan kita Hafs daripada Asim, di bawahnya, ya, terdapat tarik-tarik yang Ibnu Al-Jazari mengumpulkan ada 58 tarik. 58 tarik sampai kepada kita hari ini. Dan Syekh Ad-Dabba' telah mengumpulkannya dalam kitab yang khusus tentang hal ini. Ada dalam sebuah rujuk yang saya akan sebutkan nanti insya-Allah. Jadi dalam khilaf yang ini, sekiranya seorang ingin, sebagai contoh mudah, kalau dalam antara tariq Asy-Syatibi dan tariq Ibnul Jazari, ya, tariq Asy-Syatibi dan tariq Ibnul Jazari, maka semasa kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun, ini contoh mudah, ya. Qul ya, bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, 4 harakat ataupun 5 harakat, maka iaitu Syatibi. Tetapi kalau kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, itu adalah dipanggil tariq At-Thayyibah atau tariq Ibnu Al-Jazari. Maka dengan sebab itu kita kata apa masalahnya? Sekiranya kita membaca surah Yasin, kalau kita memilih 2 harakat, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, surah Yasin pada awal itu, maka kita baca 2 harakat terus sehinggalah sampai qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Tariq Thayyibah atau tariq Ibnu Jazari tidak membaca dengan saktah. Tidak membaca dengan saktah. Jadi rupanya ada kesan pilih 2 harakat dengan mak jaiz tadi, maka kesannya apa dia ialah berkenaan dengan tariq Jazari tidak ada saktah. Biasanya kita baca surah Yasin ada saktah, tapi itu adalah tariq Asy-Syatibiyah. Jadi itu tuan-tuan, kalau setiap satu ini memang ada ditulis di dalam penulisan ini. Ada 21 perkara yang perlu dibincangkan secara khusus. Namun oleh kerana ruang masa kita tidak panjang, tuan-tuan boleh merujuklah kepada penulisan ini. Dan bahkan dalam internet juga ada dibuat secara talkhis atau ringkasan tentang hal ini, boleh dirujuk insya-Allah. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih dan bersahati kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita menekuni agar perkara ini tidak berlaku kesalahan. Sebab di kalangan ulama menghukumkan percampuran di antara tariq ini boleh membawa kepada hukum yang berat. Ya, kalau orang tu sengaja memang beratlah. Tetapi oleh kerana masyarakat awam tidak mampu untuk menekuni, semoga Allah mengampunkan kita semualah. Sebab perkara ini salah, membawa kesan kepada membaca Quran. Percampuran ini menyebabkan kita membaca Quran tidak seperti mana kama unzil yang ditetapkan oleh para ulama. Imam Nuwairi mengatakan paling kurangnya dia adalah makruh, yang sebahagian kata ghairu jaiz, tidak harus, dan sebahagian mengatakan haram. Makna paling ringan pun makruh. Dalam baca Al-Quran ini tidak menyeronokkan dan ia tidak beri pahala kepada kita. Semoga-moga
Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada kita bersama. Terima kasih kepada pihak penganjur. Swan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Luqman Ibrahim di atas pembentangan beliau sebentar tadi. InsyaAllah kita akan sambung dengan pembentangan yang terakhir daripada Dr. Yusri Atadi berkenaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk beliau berkenaan tentang penafsiran Imam Asy-Syafi'i berasaskan sunnah dalam konteks ayat-ayat taharah dalam kitab Al-Um, yang mana kertas kerja ini ditulis bersama Dr. Mak Yusri bersama dengan Ribahan binti Ibrahim. Okey, sebentar saya sharekan skrinnya kepada kita semua untuk dilihat dan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya bersama Ustazah Ribahan binti Ibrahim telah menyusun kertas kerja yang bertajuk Pentafsiran Imam Asy-Syafi'i berasaskan sunnah dalam konteks ayat-ayat taharah dalam kitab Al-Um. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa dapatan dan perbahasan tentang tajuk ini. Kajian ini ataupun penulisan ini telah dijalankan berdasarkan dua kaedah utama. Yang pertama ialah kaedah kepustakaan, di mana para penulis, pengkaji telah mendapatkan fakta daripada kitab dan etika ilmiah dari sumber pustakaan. Yang kedua, hasil pada fakta yang telah diperolehi, rujukan yang telah dilakukan, berlakulah proses pengumpulan data, proses penyimpulan data menerusi dua kaedah, iaitu kaedah didaktif dan kaedah deskriptif. Penulisan ini menumpukan kepada sumbangan Imam Syafi'i dalam lapangan pentafsiran berdasarkan sunnah. Sememangnya Imam Syafi'i adalah seorang tokoh yang besar yang juga mempunyai sumbangan dalam bidang hadis dan juga dalam bidang ilmu yang lain seperti bahasa Arab dan juga ilmu astronomi, juga turut diperkatakan mempunyai sumbangan daripada Imam Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i mempunyai keilmuan yang luas. Imam Syafi'i nama asalnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi'i. Lalu berdasarkan nama keturunan ataupun moyang Imam Syafi'i itulah dinisbahkan terus kepada Imam Syafi'i sebagai nama tetap ataupun nama sinonim baginya. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Beliau di kalangan ulama as-salafus salih. Menjalankan kembara ilmu di pelbagai tempat seperti di Yaman, Makkah, Madinah dan Iraq. Ketika di Iraq lah kita mendapati Imam Syafi'i mencetuskan qaul qadim, kemudian beliau pergi berhijrah ke Mesir. Di sanalah dicetuskan qaul jadid dan kemudiannya Imam Syafi'i meninggal di Mesir ketika berumur 54 tahun pada tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i mempunyai pengaruh yang luas, merupakan salah seorang ulama mazhab mu'tabar. Beliau merintis mazhab Syafi'i dan akhirnya mazhab Syafi'i menjadi sebagai sumber ikutan di negara Yaman, Mesir, Syria, Afrika Selatan, Somalia dan Asia Tenggara termasuk Malaysia. Meskipun ketokohan Imam Syafi'i lebih menonjol dalam bidang fiqh, ia juga mempunyai sumbangan dalam hadis bagaimana yang telah saya katakan tadi. Tetapi Imam Syafi'i dinilai sumbangannya dalam bab periwayatan, manakala kitab hadis tidaklah didapati telah dihasilkan beliau secara langsung. Terdapat kitab Musnad Imam Syafi'i yang telah dinisbahkan kepada beliau. Kitab ini adalah susunan Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub.
yang memuatkan riwayat-riwayat daripada Imam Syafi'i. Begitu juga yang berlaku ke atas Imam Abu Hanifah. Beliau didapati tidaklah mengarah hadis secara langsung, tetapi ada kitab yang telah disandarkan kepada beliau. Dalam periwayatan yang datang pada Imam Syafi'i, terdapat sebuah hadis yang agak unik kerana menghimpunkan sanad di kalangan ulama mazhab, sebagaimana yang tertera dalam poin-poin di sini. Ramai di kalangan ulama menzahirkan pujian kepada Imam Syafi'i kerana ketokohannya yang pelbagai, terutama dalam bidang fiqh dan hadis. Oleh itu, apabila terhasilnya penulisan ini, kita dapat melihat keunikan dan keistimewaan dalam pendekatan yang telah digunakan oleh Imam Syafi'i. Seperti mana yang tertera dalam PowerPoint ini, Imam Nawawi mengungkapkan penghargaan terhadap Imam Syafi'i yang bijaksana, mencetuskan hukum-hukum hasil daripada ijtihad berasaskan Quran dan Sunnah dan beberapa kaedah. Kemahiran Imam Syafi'i ini sangat unik kerana beliau mencetuskan idea-idea dan fatwa-fatwa yang baru. Semua itu bertitik tolak daripada Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Asas pendekatan Imam Syafi'i sudah tentu Quran dan Sunnah, dan ini juga diamalkan oleh mazhab mu'tabar yang lain. Sebagai contoh, dalam pentafsiran ayat yang ke-6 surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengajarkan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Asasnya Imam Syafi'i dan ulama mazhab yang lain melihat terlebih dahulu kepada Al-Quran. Mereka menatapi zahir ayat. Maka lahirlah cetusan hukum dalam bab membasuh kepala. Di sisi Imam Syafi'i wajib membasuh tetapi cuma sebahagian. Dalam mazhab Hanafi, mereka berpandangan 1/4 kepala sahaja yang wajib dibasuh. Manakala dalam pandangan yang rajih dalam mazhab Maliki dan Hambali, mereka berpandangan bahawa wajib membasuh keseluruhan kepala. Bagaimana hukum ini tercetus? Imam Syafi'i dan mazhab yang lain juga melihat kepada dalil sunnah ataupun hadis. Lalu mereka pun berijtihad melahirkan qaul-qaul yang telah dinyatakan tadi. Dalam bab membasuh muka, apabila mereka melihat kepada paparan nas zahir ayat ini, mereka semua bersetuju bahawa wajib membasuh keseluruhan muka kerana inilah yang telah dinyatakan dalam ayat Quran tanpa ada perincian seperti dalam bab isu fiqh yang lain. Kerana dalam ayat ini sekadar menyebut basuhlah muka kamu, maka mereka memahami keseluruhan muka, dan juga itulah hasil ijtihad, hasil daripada mereka melihat sunnah yang lain ataupun hadis yang lain. Dalam membincangkan masalah isu fiqh, maka sewajarnya kita melihat kitab Al-Um berbanding kitab yang lain, kerana Al-Hujjah memuatkan pandangan qaul qadim Imam Syafi'i di Iraq dan juga perbahasan bersama Ali Ra'i. Musnad Al-Imam Syafi'i juga memuatkan riwayat hadis. Manakala kitab Risalah memuatkan ilmu usul fiqh dan qawaid fiqhiyah, di mana kitab Risalah asalnya ada surat Imam Syafi'i yang telah dikirim hasil daripada permintaan Abdul Rahman bin Mahdi. Maka dapat dipahami kitab Al-Um adalah kitab induk dalam melihat apakah pentafsiran, apakah perbahasan fiqh yang diutarakan oleh Imam Syafi'i berbanding kitab-kitab yang lain. Terdapat 6 ayat yang telah diutarakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, iaitu ayat 222 surah Al-Baqarah, ayat 43 surah An-Nisa, ayat 6 surah Al-Ma'idah, ayat 11 surah Al-Anfal, ayat 48 surah Al-Furqan, dan yang ke-6 ayat 4 surah Al-Mudaththir. Terdapat beberapa dapatan pentafsiran Imam Syafi'i berdasarkan sunnah. Agak ketara ayat 6 surah Al-Ma'idah dijadikan sebagai landasan pentafsiran. Kerana dalam ayat 6 surah Al-Ma'idah ini ada bab wuduk, ada bab tentang mandi wajib, ada bab tayamum. Maka daripada ayat ini dijadikan sebagai induk, di samping ayat-ayat lain juga tidaklah dipinggirkan oleh Imam Syafi'i. Namun ayat 6 surah Ma'idah ini sering diulang-ulang.
Imam Syafi'i ternyata memang sinonim dengan sunnah. Ini dapat dilihat dengan menerusi istilah akhbarana yang merupakan sebahagian pada istilah hadis. Dallat ala sunnah, dallatis sunnah, walam a'lam minas sunnah. Ini banyak diutarakan, dimuatkan dalam kitab Al-Um. Di mana kitab Al-Um sebenarnya bukanlah hasil karangan Imam Syafi'i, tetapi hasil daripada susunan Ar-Rabi' bin Sulaiman yang merupakan anak murid Imam Syafi'i. Dan kitab ini banyak juga ungkapan berkata qala Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i. Misalnya dalam pentafsiran ayat perintah wuduk, Imam Syafi'i menyebut sunnah menunjukkan bahawa seseorang terbatal wuduk, dan solat disebabkan keluar angin dari tempat keluar kotoran iaitu dubur. Dalam pentafsiran yang lain, Imam Syafi'i tidak mengungkapkan hadis tapi sekadar mengungkapkan kenyataan yang disandar kepada sunnah. Misalnya, beliau berijtihad bahawa adalah sunnah memulakan membasuh bahagian tangan kanan. Artinya berkaitan dengan sunnah itu tidak ditinggalkan. Apabila Imam Syafi'i mengungkapkan sunnah, Imam Syafi'i sudah tentu tidak ketinggalan mengemukakan teks sunnah ataupun hadis. Ini dapat dilihat dalam bab At-Taharah. Imam Syafi'i menghuraikan jenis-jenis ayat. Beliau telah mendatangkan riwayat hadis. Termasuklah hadis berkaitan dengan kegunaan air laut yang ternyata sebahagian daripada air mutlak, air yang menyucikan, air suci dan menyucikan. Dalam menampilkan teks sunnah ataupun hadis, Imam Syafi'i gemar mengutarakan sanad hadis sebagaimana yang disebut dia utarakan dalam PowerPoint ini. Imam Syafi'i mengemukakan hadis yang sahih dan juga hadis yang dhaif. Ini dapat dilihat dalam bab air musyammas yang sering diperkatakan dalam mazhab Syafi'i bahwasanya air musyammas ini air yang makruh untuk digunakan. Air yang makruh digunakan. Ini disebabkan Imam Syafi'i menggunakan hadis riwayat yang dia sebut di sini daripada Jabir bin Abdullah bahawa Umar tidak menyukai mandi dengan air musyammas. Beliau berkata sesungguhnya ia menyebabkan penyakit sopak. Dalam disiplin ilmu hadis, kebanyakan ulama menilai hadis ini adalah dhaif. Hadis ini juga ditinggalkan oleh Imam Bukhari, tetapi Imam Syafi'i telah mengambil hadis ini. Pada itu, dalam bab ini, Imam Syafi'i juga turut mengemukakan hadis yang sahih dalam bab mengaitkan air musyammas. Beliau menyebut sebuah hadis daripada Zaid bin Aslam daripada ayahandanya meriwayatkan Muhammad disediakan untuknya air yang dipanaskan dan bekas dan beliau mandi dengannya. Ini hadis yang sahih. Tetapi dijadikan hujah oleh Imam Syafi'i, air ini bukanlah air panas yang sedia menerima panas matahari. Air musyammas yang termasuk dalam hukum makruh ialah yang menerima sinar matahari di kawasan melampau panas. Maka air ini adalah air yang makruh digunakan. Walau bagaimanapun air ini adalah air yang suci dan menyucikan. Maknanya dalam bab ini Imam Syafi'i mendatangkan hadis yang dhaif dan juga hadis yang sahih. Asasnya Imam Syafi'i berprinsipkan mengutamakan hadis yang sahih. Apabila terdapat hadis yang ditolak ataupun dikritik oleh muhaddis yang lain, kemungkinan Imam Syafi'i mendakwa hadis tersebut tidak mempunyai kecacatan. Oleh itu dalam pandangan ulama yang lain, mereka tidak menjadikan hadis tersebut sebagai dalil wujudnya air musyammas. Imam Syafi'i mentafsirkan nas Al-Quran untuk dijustifikasikan dengan hadis. Misalnya, pentafsiran Imam Syafi'i terhadap firman Allah tentang menyentuh wanita yang menyebabkan batal wuduk. Imam Syafi'i mentafsirkan iaitu menyentuh secara langsung. Tetapi dalam mazhab yang lain, mereka mentafsirkan sebagai sentuhan itu adalah jima'. Untuk menjustifikasikan hal ini, Imam Syafi'i menghubungkan nas Al-Quran ini dengan sebuah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud bahawa Ibnu Umar mendakwa sentuhan terhadap kulit isteri sama ada dengan syahwat ataupun tidak menyebabkan batal wuduk.
Jadi untuk menjustifikasikan, Imam Syafi'i akan mencari hadis, mendatangkan hadis yang mempunyai berkaitan. Dalam melakukan pentafsiran, Imam Syafi'i memuatkan prinsip ihtiyat, iaitu kewaspadaan. Ini dapat dilihat menerusi pentafsiran ayat 6 surah Al-Ma'idah, di mana Imam Syafi'i menyatakan, tidaklah aku ketahui terdapat petunjuk daripada sunnah yang menunjukkan adakah sebahagian golongan musafir sahaja yang boleh bertayamum. Bahkan yang jelas daripada Al-Quran, seluruh golongan musafir boleh bertayamum sama ada perjalanan jauh atau dekat. Imam Syafi'i juga mengemukakan ihtiyat dalam pentafsiran berkaitan dengan wuduk dalam bab membasuh bahagian muka. Beliau menyatakan adalah lebih baik membasuh bahagian janggut. Walaupun janggut itu tidaklah ternyata daripada bahagian muka, tetapi ada bahagian yang menyentuh bahagian muka, maka hendaklah disampaikan air pada bahagian itu. Kerana janggut yang lebat mengambil bahagian daripada muka. Takut ada bahagian muka yang tak sampai. Maka sebagai proses kewaspadaan, wajiblah membasuh bahagian itu walaupun sememangnya bahagian muka sudah diliputi air. Daripada apa yang telah dibincangkan ini, Imam Syafi'i mempunyai beberapa pendekatan dalam mentafsirkan suratul Al-Quran berhubung dengan sunnah. Beliau menggunakan istilah sunnah, menampilkan hadis yang sahih dan juga dhaif, mengemukakan sanad dari sunnah, mentafsirkan nas Quran untuk dijustifikasikan dengan hadis, dan beliau menyelipkan unsur ihtiyat dalam mengemukakan sebuah pentafsiran. Pentafsiran Imam Syafi'i dianggap sebagai sebahagian pentafsiran ma'thur kerana tidak mengabaikan berkaitan dengan sunnah. Samping itu terdapat juga unsur ra'yi kerana terdapatnya ijtihad berdasarkan ilmu fiqh yang didalami oleh Imam Syafi'i. Sesungguhnya kitab Al-Um merupakan khazanah ilmu yang ulung dalam mazhab Syafi'i, yang mempunyai bukan sekadar fakta dan perbahasan tentang fiqh, ia juga mempunyai elemen tentang pentafsiran yang berkaitan dengan sunnah. Sekadar ini dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan ke atas pembentangan yang telah disampaikan oleh Dr. Yusri Afendi sebagai pembentangan yang terakhir tadi. Jadi kita buka soalan jika ada siapa-siapa yang ingin bertanya pada pembentang kita pada pagi ini kalau ada. Mungkin saya boleh tanya pada Cik Faid, saya teringin nak tahu berkenaan tentang satu soalan berkenaan tentang apa yang disampaikan oleh Syed Nursi dalam pembentangan Cik Faid sebentar tadi. Tadi ada saya dengar, kalau tak silap saya, ada Cik Faid menjelaskan bahawa salah satu daripada hadis ataupun kita kata pada zaman keruntuhan Turki Osmaniyah, kenapa salah satu daripada kita kata kesalahfahaman ataupun kurangnya faham masyarakat Turki berkenaan tentang hadis mungkin disebabkan faktor pada waktu itu berlakunya kejatuhan kerajaan Turki. Jadi bila mereka ada berlakunya proses kejatuhan kerajaan Turki ini menyebabkan mereka kurang faham. Atas sandaran apa yang Cik Faid maksudkan suasananya begitu ya, sebab yang kita bayangkan bahawa sepanjang tempoh 600 tahun pentadbiran Turki Osmaniyah ini, mereka telah dibina dengan proses pembinaan tamadun dengan sentimental pada institusi rohani itu sangat tinggi. Jadinya kenapa tiba-tiba baru sekejap saja secularism berlaku, terus kita mendakwa seperti seolahnya mereka ni dah jauh daripada pemahaman mereka tentang hadis. Sedangkan sampai sekarang masih lagi ramai lagi ilmuwan daripada kalangan mereka yang ada di Turki dan juga budaya ilmu mereka juga amatlah baik daripada sudut kefahaman mereka terhadap beragama, proses beragama tu. Jadi apa asasnya pada apa yang Cik Faid cakap tadi berkenaan tentang isu tadi tu ya? Kalau boleh jelaskan sedikit lagi Cik Faid. Tak berapa jelas sangat.
contoh nak beli rumah, tapi ini yang saya kaji lah, dan ini juga ada antara pandangan ataupun daripada salah satu organisasi NGO yang dinamakan sebagai Harad Foundation. Harad Foundation ni antara satu organisasi yang sebelum ni presidennya ataupun boleh katakan presidennya adalah Ahmad Hussein Effendi yang merupakan Ahmad Hussein Effendi merupakan anak murid kepada Syed Nursi lah. Merupakan anak murid pada Syed Nursi. Itu salah satu. Biasanya kebanyakan anak murid dia menceritakan ini. Ketika zaman Ataturk, banyak antaranya institusi Islam ditutup dan juga ada beberapa kisah yang Al-Quran juga tidak dibenarkan. Al-Quran juga tidak dibenarkan. Dan juga ketika itu ada juga kefahaman ataupun institusi pengajian ini yang mengajarkan sebagai contoh ilmu sains tersebut, ilmu sains tidak dikaitkan dengan akidah Islam. Maksudnya bila kita belajar tentang ilmu sains hanya berdasarkan fakta dan tidak, kalau kita belajar ilmu sains kita tahu semuanya pasti daripada Allah SWT. Tapi institusi pengajian ketika itu mengajarkan sains ini bukan daripada Allah SWT, tapi dia macam bersifat semula jadi, bersifat semula jadi. Dan ada juga beberapa peristiwa yang diceritakan ketika itu azan pun ketika itu tidak dibenarkan ataupun azan ditutup bahasa ke bahasa Turki. Kalau boleh kita boleh search ke YouTube, ada azan di YouTube ada azan yang ditutup ke bahasa Turki. Dan adalah beberapa peristiwa ataupun kisah, walaupun mungkin ketika itu ada kalangan ulama, tapi yang maklumat yang saya dapat banyak juga di kalangan ulama, terutama mungkin ada ulama yang tidak menyangka Ataturk mereka akan lebih selamat lah, tapi kebanyakan ulama yang menentang pemerintahan ketika itu kebanyakan akan dibunuh. Termasuk Syed Nursi pun hampir dibunuh. Tapi ada beberapa perkara ataupun karamah yang menyebabkan Syed Nursi tidak terbunuh ketika itu, tapi ada peristiwa yang Syed Nursi dibuang daripada negeri lah. Jadi adalah beberapa kisah yang menyebabkan masyarakat itu antaranya yang terutamanya dari segi pendidikan, pendidikan yang menyebabkan Islam tu ilmu sains, terutamanya ilmu sains tidak diajarkan dengan betul dan tidak diajarkan menurut pahaman Islam lah. Mungkin ada keterangan tapi itu yang saya katakan. Alright, okey. Terima kasih di atas penerangan daripada Encik Faid. Saya tak dapat dengar sepenuhnya dengan jelas apa yang disampaikan oleh Encik Faid, tapi walau bagaimanapun saya sedikit dapat menangkap beberapa perbahasannya. Antaranya ialah peristiwa yang kita kata kaedah kita dalam menilai terhadap ketidakfahaman mereka kepada hadis bersandarkan kepada beberapa peristiwa lah yang berlaku. Itu yang saya dapat dengar tadi. Dan antara peristiwanya ialah apabila beberapa usaha untuk memantapkan ajaran agama Islam itu telah dihapuskan. Contohnya institusi agama telah ditutup, kemudian azan telah dilaungkan dalam bahasa Turki, dan kemudian dalam masa yang sama mereka juga telah mengubah tulisan asal bahasa Arab di dalam teks karya masyarakat Turki, kemudian telah diubah menjadi
tulisan Turki itu sendiri, tetapi seperti diaslimisasikan untuk kepada penggunaan bahasa Turki di dalam tulisan bahasa Turki, tidak lagi dalam tulisan Jawi. Sebab tu kalau kita tengok sampai hari ini, bila kita belajar alfabet dalam bahasa Turki, alfabet bahasa Turki itu lebih memiliki sebutan yang ke arah bahasa Arab berbanding dengan sebutan di bawah pure Turkish itu sendiri. Jadi kerana alih bahasa ataupun aslimisasi pada bahasa itu telah menyebabkan berlaku banyak peralihan kepada budaya dalam proses penulisan itu sendiri juga telah berubah. Jadi faktor-faktor ini juga adalah mungkin menjadi dorongan kepada kurangnya kefahaman mereka kepada agama tu ya. Okey, alright. Terima kasih banyak Encik Faid di atas penerangan Encik Faid, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih pada semua pemerintah yang hadir pada hari ini. Dr. Yusri, kemudiannya Dr. Azhani, Encik Faid, dan juga beberapa peserta yang lain tadi hadir dekat dalam sesi sidang kita bersama. Terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah kita boleh dijemput untuk semua pada pembentang untuk join dalam sesi presentation kita yang seterusnya di dalam room yang berbeza-beza kita sediakan, dan dijemput untuk mendengar perbahasan daripada para pembentang yang lain lah. Terima kasih saya ucapkan untuk sesi pembentangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa waktu lain. Mudah-mudahannya, dan saya harapkan seminar ini menjadi antara seminar yang memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.